Isra Mi'raj, antara mukjizat agung yang dikurniakan Allah buat Nabi Muhammad SAW sebagai pembuktian iman terhadap kebenaran baginda. Menerpa dua hentian, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, baginda diisrakan. Mi'raj saat menuju ke Hadratul Qudus, menemui Allah, merentasi 7 lapisan langit hingga ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Sepanjang perjalanannya, pelbagai peristiwa ajaib yang boleh dijadikan iktibar, balasan bagi mereka yang suka mengumpat, bahana bagi pendakwah yang melupakan diri, haruman keluarga Masyitah, telapak kaki Bilal didengari di syurga, melihat Dajjal dalam rupa asalnya, diperlihatkan nabi-nabi dan umat masing-masing. Ditemani malaikat Jibril bersama tunggangan burak, perjalanan baginda hanya memakan masa 3/4 malam. Namun, hanya Rasulullah SAW seorang diri menghadap Ilahi bagi menerima wahyu, iaitu solat sebagaimana yang diwajibkan ke atas umat Islam hari ini. 27 Rejab, sebuah peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, juga kewajipan umat Islam dalam mendirikan tiang agama. Alhamdulillah, diharap ada lebih pemahaman tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini bagi penonton-penonton kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk itu kita ingin menghayati peristiwa Isra Mi'raj. Sama-sama kita mendalami, mengetahui apakah di sebalik peristiwa Isra Mi'raj yang kita dapat kongsikan hikmah dan juga ibrahnya. Kita bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin selaku pengerusi Akademi Al-Khair. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor, bersama dengan kami. Rasanya lama Doktor tak datang ke sini ya? Oh, itulah. Lama kan? Lama dah. Selamat kembali. Ya. Kali pertama juga saya bersama dengan Dr. Kamilin ya. Jadi kita nak mulakan mukadimah ini dengan semangat yang tinggilah bila mana kita lihat program-program seperti geng solat subuh macam Jumaat, dan kita nampak imarahnya di masjid-masjid pada waktu subuh ni. Jadi betul. Mungkin pendapat Dr. Kamilin, adakah ini pengembangan atau langkah pertama yang bagus untuk umat Islam? Masya-Allah. Sebenarnya satu gerakan baru, kempen yang dikenali sebagai geng subuh macam Jumaat ni berlaku baru lagi kan. Alhamdulillah, agak sinonim dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang mana kita tengok penurunan wahyu tentang pensyariatan solat 5 waktu. Dan saya sebenarnya puji sangat-sangat kempen seperti ini. Apatah lagi kadang-kala digerakkan oleh orang-orang yang mungkin bukan daripada kalangan kan? Agamawan. Bukan ada daripada selebriti, daripada pempengaruh. Kadang-kadang kita ustaz-ustaz ni pun tak dapat nak buat kempen sebaik itu. Dan nak menarik orang seramai itu pergi ke masjid. Jadi ini satu perkara yang saya sangat-sangat puji, sebab dia telah menyemarakkan kesedaran masyarakat bagi masyarakat yang mungkin ada yang tak tahu, ada yang belum betul-betul faham, tapi mereka sudah merasakan nikmatnya pergi ke masjid itu pada waktu solat subuh. Bila dia rasa seronok, bila dia rasa ada kesan positif, insya-Allah kita doakan istiqamah. Yalah, kita bercerita tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan kewajipan pada kita sekarang ini, solat 5 waktu, dan pastinya itu satu perjalanan yang ada lagi peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku pada hari baginda dimi'rajkan. Jadi bagaimana mungkin Doktor nak kongsikan bersama dengan kami fahaman pada ketika ini yang relevan, yang mungkin mudah untuk anak-anak muda fahami sebenarnya. Apakah perasaan santun yang perlu kita faham dalam agama dari sudut peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku ini, Doktor? Mungkin Doktor nak kongsikan bersama dengan kami. Baik, peristiwa Isra Mi'raj ni satu anugerah yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya bila mana Nabi SAW diuji dengan ujian dakwah yang begitu dahsyat. Ujian yang Nabi dah lalui 10 tahun lebih daripada itu. Nabi kehilangan sahabat-sahabat, Nabi kehilangan isteri tercinta, Nabi kehilangan pakcik saudara yang begitu menyokong perjuangan baginda. Nabi dihina, Nabi dihalau, Nabi kena baling batu pulang daripada Taif. Nabi berasa sangat-sangat sedih. Jadi itu lumrah yang pasti kita akan harungi kalau kita nak berjuang dalam agama Allah. Maka Allah anugerahkan kepada Nabi anugerah Isra Mi'raj, satu yang luar biasa, satu mukjizat yang
manusia lain tak boleh nak dapat. Tak dapat nak kecapi, ya. Betul. Bila Nabi dapat lalui itu, dia jadi satu kekuatan sebagai satu mesej kepada kita. Manusia ni perlu kepada charge baterinya semula. Bila mana dia diuji dengan begitu dahsyat, mungkin dia down, mungkin dia berasa sangat murung, dia rasa sangat sedih. So kita perlu ambil ataupun satu masa ni supaya kita kembali balik untuk lebih bertenaga. Tapi healing itu bukannya healing yang orang panggil ke arah maksiat, tapi healing yang semakin menguatkan iman dia, yang semakin dia rasa, oh, aku nak dekat dengan Allah. Sebab tu bila dalam Isra Mi'raj diturunkan syariat salat, itu membuatkan Nabi SAW gembira. Kan dia bukan macam, walaupun awal-awal tu 50 waktu yang Allah nak turunkan tu. Kalau kita rasa, ya Allah, aku lagi murung bila dengar 50 waktu ni kan. Tapi Nabi suka 50 waktu tu. Cuma permintaan daripada Nabi Musa, dia kata umat kamu tak mampu, kasihannya Nabi pada umatnya membuatkan akhirnya permintaan itu ditunaikan, maka syariat salat itu daripada 50 waktu jadi 5 waktu. Itu pun kita rasa berat. Betul, tepat sekali. Dah 5 waktu pun rasa berat. Bayangkan. Itu deep tu. Itu deep, doktor. Itu pun kita rasa berat di hujung tu. Jadi mungkin kalau kita nampak lebih imarah masjid pada sekarang ini, tapi pada waktu subuh, ya, permulaan yang hebatlah. Tapi pendapat Ustaz tentang kalau kita nak penuhkan masjid-masjid ni 5 waktu sekaligus, mampukah kita sebagai umat Islam melakukannya? Masya Allah. Dalam Quran pun Allah kata kita ni lahir ni dalam keadaan tak mengerti apa-apa, dan kita belajar sikit, mesti kena ada pemula daripada sikit, daripada merangkak, daripada mengiring, daripada kemudian berlari sampai kita melompat sekarang. So permulaan sebagai subuh, sebagai pemula hari itu bagi saya sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab satu, subuh ni ada banyak kelebihan. Nabi SAW mendoakan dalam hadis riwayat Ahmad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umat ni pada awal pagi dia. Kedua, ada banyak macam-macam kelebihan. Allah kata tentang kelebihan orang yang beristighfar banyak pada waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Allah sebut tentang kelebihan orang yang berdoa, orang yang minta pengampunan pada awal pagi, orang yang menunaikan salat 2 rakaat fajar, dan macam-macam lagi. So bila kita dapat rebut barakah pada awal pagi ni, dia akan memudahkan insya-Allah 5 waktu yang seterusnya. Lagi-lagi subuh ni waktu yang paling susahlah. Nabi dah sebut kan, athqalus salati 'alal munafiqin salatil fajr wa salatul isya. Seberat-berat solat bagi orang yang ada nifak dalam hati dia ni, solat subuh dan solat isya. Atasi 2 ni, insya-Allah yang lain senang. Okey, cerita daripada apa yang Dr. kongsikan tu ialah kita sebagai individu, kita pun tahu dan sedar subuh, isyak ni liat dia, perkataan liat dia, doktor, liat dia bukan main lagi. Jadi bagaimana doktor mungkin nak kongsikan sedikit tips sendirilah, tak perlu tunggu geng subuh macam Jumaat kan, maknanya mereka yang mungkin tidak berkemampuan untuk bersama-sama meramaikan, mengimarahkan masjid, kami di rumah ni, di rumah yang gerakkan daripada sekecil-kecil keluarga, nak disampaikan kepada ahli keluarga yang lain, ibu bapa nak tunjukkan kepada anak-anak, apa antara yang mungkin boleh dilakukan untuk memeriahkan seperti mana geng subuh macam Jumaat ramai-ramai pergi ke masjid tu. Kita bermula dari rumah ni. Macam mana mungkin pendapat doktor sendiri? Personally, secara peribadi, saya ni ada kesedaran tu bila baca setengah kisah para ulama. Antaranya, subhanallah, antara yang paling menyentuh saya bila saya baca kisah Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in yang paling hebat lah, orang kata yang paling mulia lah pada zaman dia, lebih kurang meninggal 110 Hijrah. Jadi dia, bila saya baca apa yang dia kata, aku 40 tahun aku tak pernah miss satu pun solat jemaah. 40 tahun. 30 tahun aku tak pernah miss kalau Bilal tu azan, aku dah ada di masjid. Dan 30 tahun aku tak pernah melihat tengkuk orang kat depan aku masa solat. Maknanya saf pertama tak pernah miss. Bila saya baca tu, oh subhanallah, kita rasa macam, ya Allah, aku ni di mana? Kan, aku di mana ni? Ini orang-orang yang mengejar syurga, orang-orang yang mengejar pahala. Aku ni nak syurga tapi tak kejar. Kan, jadi buatkan kita rasa, ya Allah, kalau aku dapat, walaupun tak dapatlah kata nak istiqamah kadang-kadang setiap masa macam tu, tapi kalau aku boleh tak miss 5 waktu tu di masjid ataupun surau, kita dah rasa syukur pada Allah. Jadi kita kena ada satu inspirasi, saya tengok. Sebab kisah ni bukan hanya pada dia sahaja, tapi tahun lepas ada seorang lelaki ada masuk dalam berita, 50 tahun dia tak pernah miss solat berjemaah di Masjid Nabawi, orang Madinah.
Kita baca sahabat-sahabat Nabi, ada yang kata seperti itu juga. Jadi inspirasi ni kita perlu dalam hidup. Kita perlu ada dalam kelompok orang-orang yang mengimarahkan masjid. Saya personally ada sahabat-sahabat yang saya tengok, saya rasa kagum. Dia bukan orang agama yang macam ustaz-ustaz ke apa, orang biasa, businessman. Tapi Masya Allah, tak pernah miss solat jemaah di masjid. Apa pun, cakaplah dia ada meeting ke, dia ada opening kedai ke, dia ada apa sahaja pun, bila azan dia kata kita pergi solat dulu. Jadi bila kita tengok, subhanallah, kita cuba amal, kita cuba dan akhirnya kita percaya apa hadis yang Nabi kata, kalau kau mendekati Allah sehasta, sejengkal, Allah akan mendekati kamu dalam sehasta. Kalau kamu berjalan kepada Allah, Allah akan berlari pada kamu. Maksudnya, Allah akan bagi kita lebih banyak kebaikan kalau kita datang mendekati Allah. Dan bila kita rasa yang tu, manisnya jemaah itu, lepas tu kita dah macam bersalah. Bukan setakat kita rasa macam kita solat, bila kita tak dapat berjemaah tu rasa berdosa. Tak sempat kita dah rasa feeling tu sangat-sangat je, Ustaz. Kita dah gelisah. Pukul berapa dah ni? Sekejap lagi ni. Itulah perasaan yang kita nak setiap kali nak masuknya waktu solat tu. Itu yang kita kejar supaya kita dalam menjadi umat Islam yang sentiasa berada dalam kerugian. Ya. Baik doktor, mungkin sebagai pengakhirannya ucapan daripada doktor sendiri ataupun nasihatlah pada semua yang sedang menyaksikan kami, bagaimana harus kita menghayati Isra' Mi'raj ini dalam kehidupan kita sekarang ni. Tanam semangat untuk silakan. Dalam kita menghayati peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, kita akan baca sirah-sirah Nabi SAW, kita hayati ibrah perjuangan Nabi SAW, hayati intipati. Bila kita baca Isra' Mi'raj ni, apa mesej yang paling penting dalam Isra' Mi'raj? Kita akan dapati ada beberapa mesej, antaranya salat, antaranya teruskan berdakwah. Ini dua perkara yang perlu kita dalam setiap Muslim perlu ada dalam diri kita. Sampai dakwah ni, orang kadang salah faham. Dia ingat ustaz-ustaz je kena sampaikan. Dakwah ni nasihat, kata-kata yang baik, contoh yang baik. Allah kata watawasau bil haq. Bagi je apa-apa nasihat yang baik. Dan istiqamah. Salat, sebab Allah kata salat ni besar, berat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali pada orang yang khusyuk. Alhamdulillah, terima kasih doktor di atas penjelasan tentang peristiwa Isra' Mi'raj dan macam mana kita sebagai umat Islam mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya suka perkataan healing yang digunakannya di sana, ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Kamilin Jamilin dari selaku pengerusi Akademi Al-Khair.